A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du, hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang menceritakan ada seorang sahabat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut salat bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita atau menceritakan kepada kita kesungguhan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman al-Ansari al-ma'ruf sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah Hudzaifah bin Yaman al-Ansari yang dikenal sebagai sahabat intel baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas mereka berdua, telah berkata atau telah menyampaikan cerita salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam, dzata lailatin faftahal baqarah faqultu. Pernah pada suatu malam katanya saya salat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah membaca Al-Fatihah, beliau Nabi Muhammad membaca surah Al-Baqarah. Di dalam hati saya katanya dia berkata dalam hatinya, yarka'u indal mi'ati thumma madha faqultu. Mungkin beliau akan ruku bila sudah membaca 100 ayat dari suratul Baqarah. Yusalli biha fi rak'atin famadha. Tetapi setelah membaca atau mendapat sampai kepada 100 ayat dalam suratul Baqarah, beliau tetap membacanya terus lanjut. Faqultu, maka dalam hati saya berkata, yarka'u biha thumma ftataha an-nisa faqara'aha. Mungkin beliau akan membaca satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaatnya. Akan tetapi setelah selesai satu surah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bacaannya lanjut kepada surah An-Nisa. Tsumma ftataha ala Imran faqara'aha. Dan beliau membaca surah An-Nisa tadi sampai selesai. Setelah selesai, beliau katanya tadi bercerita nyambung baginda Rasul ini membaca surah Al-Imran sampai dengan selesai. Beliau membacanya dengan tartil, yagra'u mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihu sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad, thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih, thumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال
subhana rabbiyal a'la wa kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Jadi beliau sambung akan bacanya tadi sampai surah Al-Imran sampai dengan selesai, kemudian membacanya dengan tartil Nabi kita Nabi Muhammad. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, jadi pada saat beliau membaca ayat fiha tasbihun sabbaha, di dalamnya ada tasbih, maka beliau membaca tasbih. Bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah supaya bermohon, maka beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza marra bi su'alin sa'al. Jadi pada saat beliau menjumpai daripada ayat yang di dalam ayat itu memerintahkan untuk bermohon, maka Nabi kita dalam salatnya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung supaya berlindung diri, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung diri. Wa idza marra bi ta'awud. Jadi bila beliau menjumpai daripada ayat yang memerintahkan untuk berlindung diri, maka beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung diri. Kemudian apa yang diceritakan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bila ada permintaan dalam ayat itu untuk bermohon, maka dia bermohon pada Allah. Dan bila ada ayat yang dia temukan untuk berlindung diri, maka dia berlindung diri. Setelah selesai, barulah baginda Nabi Muhammad SAW ruku. Jadi ruku, sahabat tadi bercerita di dalam rukunya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya di dalam rukuknya itu hampir sama lamanya dengan dalam keadaan berdiri. Jadi baginda Nabi Muhammad dalam ruku hampir sama lamanya dengan keadaan dia membaca surah-surah di dalam solatnya yang sangat panjang dan tartil. Begitu juga dengan ruku, beliau lama di dalam rukuknya. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami Allah, hanya bagimulah segala puji. Kemudian beliau bangkit dan berdiri. Sami Allahu liman hamidah dalam keadaan i'tidal. Baginda Nabi Muhammad hampir sama lamanya katanya dengan rukuknya tadi. Jadi lama juga beliau dalam keadaan i'tidal. Ini Rasulullah. Kemudian beliau sujud. Thumma sajada faqal. Dan di dalam sujudnya baginda Nabi Muhammad membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha luhur. Dan di dalam sujudnya Nabi kita Nabi Muhammad itu hampir sama lamanya dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ayol mukmin, lama di sini menceritakan kepada kita bagaimana baginda Nabi Muhammad berdiri di dalam salatnya yang sangat lama, panjang. Bacaan Al-Quran baginda Nabi Muhammad dengan tartil, ya, yang diceritakan oleh sahabat Abdullah Hudzaifah bin Yaman Al-Ansari. Beliau bercerita bahwasanya pernah dia salat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad. Tentunya ini dalam keadaan salat sunnah. Salat sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, sunnah tahajud. Jadi panjang beliau. Kalau salat sendirian beliau panjang. Namun sahabat tadi Abdullah Hudzaifah bin Yaman Al-Ansari ini kepingin salat bersama baginda Nabi Muhammad. Panjangnya beliau terkagetkan beliau dan banyak bersangka hatinya karena lama beliau. Baginda Nabi Muhammad penuh dengan khusyuk. Surah yang dibaca baginda Rasul surah Al-Baqarah sampai selesai. Pada saat
sahabat Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari ikut berjamaah bersama Rasul. Disambung lagi dengan surah An-Nisa. Setelah surah An-Nisa, beliau baca lagi surah Al-Imran. Setiap ayat yang mengandung tasbih, beliau membaca tasbih. Setiap ayat ada yang mengandung permohonan, beliau memohon kepada Allah. Setiap ayat yang mengandung perlindungan, beliau berlindung kepada Allah. Rukuk beliau dalam salatnya itu hampir sama panjangnya dengan lamanya beliau berdiri. Begitu juga dengan sujudnya, i'tidalnya beliau. Sami Allahu liman hamidah, itu pun hampir sama lamanya dengan keadaan dalam saat rukuk. Setelah beliau i'tidal kemudian beliau sujud, sujudnya beliau hampir sama lamanya dengan keadaan rukuk, dalam keadaan i'tidal, rukuk dan berdiri. Ini baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi sudah sepantasnya baginda Nabi Muhammad itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Baik Sayyidah Aisyah istrinya berkata, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? 5. Bertanya Sayyidah Aisyah, bukankah sudah sepantasnya bagiku, kata Rasulullah, untuk menjadi hamba yang bersyukur? Rasul untuk rasa syukurnya beliau lakukan ibadah bersungguh-sungguh. Dan Nabi kita Nabi Muhammad, sosok sebaik-baik orang yang ibadah, maksum tanpa dosa, sebaik-baik pelaksana ibadah adalah baginda Nabi Muhammad. Sebaik-baik manusia adalah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat dari cerita ini, dan insyaallah kita bisa mendawamkannya juga walaupun sedikit demi sedikit. Insyaallah dengan sabab kita mendawamkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad akan menjadikan sabab hati kita sebagai pecinta sunnah-sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para ulama kita, karena sebab bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah kecintaan hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Al-fakir ad-du'a billah, fakir amal, fakir ilmu. Memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami memohon ampun. Wabillahi taufiq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.